Psst, psst. Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Ni aku ingin berterima kasih. Tajuk awak punya Komsas. So inilah dia cakap. Sekali aku ingin berterima kasih ni, maksudnya dia kita ni sebagai manusia kan, sometimes kan kita ada rasa macam nak cakap terima kasih kat kawan kita, kat adik kita, dekat mak kita, kat cikgu-cikgu kita, dekat kadang-kadang dekat pokok kan. Saya dulu masa saya belajar, masa saya zaman universiti dengan zaman tingkatan 6. Sebab zaman universiti dengan tingkatan 6 tu pada saya memang belajar susah sangat. Sometimes kita nak cakap kan, sesekali aku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Dia cakap hujan bagai tetamu sebab awak pernah tak dalam sebulan ada 30 hari straight hujan 24 jam? Tak pernah. Tak pernah kan? Tetamu kalau datang rumah awak lama ke sekejap? Sekejap ke? Paling lama pun dia datang, kalau tetamu yang saudara-saudara, paling lama pun dia datang 2 hari 1 malam. Paling lama. So sebagai tetamu ni maksudnya hujan ni dia datang sekali-sekala. Dia turun sekali-sekala. Jiwa pun menjadi dingin. So biasanya kalau waktu hujan, jiwa menjadi dingin ni maksudnya kalau petani. Kalau petani, alhamdulillah tak perlu dia nak pergi siram pokok. Kalau nelayan, alhamdulillah hujan, aku tak perlu nak bergelumang dekat laut untuk nak cari ikan. Katalah macam tu. Dia adalah certain. Kalau macam awak semua, hujan, alhamdulillah sambung tidur lagi. Tu aku dah tahu dah. Itu memang korang. Betul. Api amarah pun terpadam. Biasanya kalau dalam keadaan hujan, kita tahu kalau hujan antara waktu yang kita berdoa, dia ialah doa tu makbul. Kita pun bacalah Allahumma shayyiban kan. So kita baca doa tu, kita pun secara tak langsung kita tak jadi nak marah. Itu maksud dia punya saja. Nanti tak apa, nanti maksud ni kita buat sama-sama, tak ada masalah. Sesekali ku ingin menyemai bumi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. So maksudnya ialah dia sesekali dia nak cuba bertani, nak cuba tanam-tanam. Dekat dalam dunia ni, tanah kering macam mana pun mesti ada pokok. Kalau awak tengok dekat desert gurun Sahara tu, sikit-sikit mesti ada rumput, sikit-sikit mesti ada pokok, apa tu, cactus ke, mesti ada pokok. Even kalau sekarang ni pun orang dah boleh tanam dah tanpa tanah. Awak pakai hidroponik ke, awak boleh pakai aeroponik pun boleh juga, vertical farming pun boleh juga. Alright. So dia kata kepadamu tanah yang hidup. Tanah ni, tanam apa-apa pun hidup kecuali tanam mayat. Mayat tak hidup. Tanam apa-apa benda lain pun hidup. Kecuali mayat lah. Mayat, bangkai tu tak hidup dah. Kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Kalau kita bercucuk tanam, tak kira lah macam mana pun dia akan keluarkan hasil. Sebab kadang-kadang awak tanam padi tumbuhnya lalang. Sebabnya awak tak nak jaga. That's why lah lalang yang tumbuh dulu benih padi tu. Contoh itu peribahasa. Tanam padi tumbuhnya lalang. Sesekali ku ingin bisikkan kepadamu ikan-ikan yang riang di belantara samudra, kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di punduknya. So ni dia nak cakap terima kasih dekat ikan. Ikan kan pergerakannya bebas, kecuali ikan kat akuarium rumah awak. Kalau ikan kat akuarium rumah awak, dia tak bebas. Kerana sudi membebaskan derita nelayan tu. Biasanya nelayan ni ialah golongan yang dah tua-tua, sebab orang yang muda-muda sekarang ni tak nak jadi nelayan, busuk, hamis, panas, tak tahu lagi dapat atau tidak. So, bila nelayan dapat hasil, dia dah membebaskan derita lah. Bila nelayan dapat hasil, dia boleh jual. Bila dia boleh jual, dia boleh dapat duit. Bila dapat duit, dia bolehlah beli makanan ke, beli apa-apa ke. Bukanlah dia beli iPhone 13 Pro. Dia tak beli iPhone. Walaupun tak cukup duit, beli juga. Dia tak beli iPhone 13 Pro tu dia tak beli. Sebabnya mahal sangat. Sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga demi watan tercinta. Watan ni awak garis, awak tulis ni maksudnya negara. So penyajian ni cakap lah, dia rasa kagum. Dia nak cakap, wah kagumnya saya.
Tengok orang-orang dulu yang memperjuangkan negara sebelum kemerdekaan ke, ataupun betapalah seorang pejuang negara tu, tak kisahlah dia tentera ke, dia Mat Saleh ke, dia Rentap ke, dia Dul Said ke, mereka betul-betul pertahankan negara, okay? Demi negara dia yang tercinta. Sesekali dia ingin menjadi bunga, menebarkan kehamuan. Dia bukan nak jadi bunga, tapi dia nak jadi orang yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Maksudnya contohlah, cikgu kadang-kadang teringin nak jadi awak punya best friend. Nah, tapi awak tak terbuka dengan cikgu, contoh macam tu. Okay, so sebabnya dia nak menebarkan keharuman ni, maksudnya dia tak nak bagi orang stres. Dia nak ajak orang buat baik di taman-taman keresahan hidup. Sebab kalau orang stres, dia dalam keadaan tak tenang, dia dalam keadaan gelisah, dia dalam keadaan yang tertekan. Menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Kadang-kadang juga kalau orang stres, dia jadi belagak, dia jadi sombong, dia jadi lupa agama. So dia nak ajak semua orang buatlah baik dengan orang lain supaya hidup ni aman, damai, tenteram. Okay? Alangkah indahnya dunia andai semua merenung kekosongan hidup ini. Okay? Alangkah bagusnya kalau kita tahu, kalau kita faham. Contoh awak pergi keluar, awak belilah goreng pisang. Awak beli goreng pisang ni sebenarnya memanglah duit awak berkurang, tapi dengan awak bayar tu sebenarnya awak bantu peniaga tu. Sekurang-kurangnya dia dapat pendapatan tambahan, and then bila awak dah bantu dia, mungkin disebabkan oleh awak, orang lain datang beli pisang-pisang, goreng-goreng pisang dia. Semua-semua tu lah. Okay? Kita mungkin tak nampak cycle dia, tapi kita, apa yang kita buat ni mesti bersebab. Alright, so sekarang kita nak buat dia punya maksud, and then kita nak buat dia punya nota-nota tu lah semua. Penyaja berterima kasih kepada hujan kerana menenangkan hati manusia dan boleh memadamkan kemarahan. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup. Kerana perutmu ada yang cuti menghamilkan rezeki buat petani. Apa dia? Cuba Ilham. Dia nak bagi rezeki kepada Bukan dia nak petani. Bukan dia nak bagi rezeki. Tanah tu yang bagi rezeki kepada petani. Dia nak cakap terima kasih dekat tanah. Penyaja ingin berterima kasih dan berbakti kepada tanah kerana tanah yang subur memberikan hasil pada setiap orang yang mengusahakannya. Tak kisahlah dia petani ke apa ke, tanah ni akan berikan hasil. Kalau tanah yang subur, satunya dibuat untuk petani lah. Tanah juga digunakan untuk buat pasu, seramik. Tu guna tanah liat kan? Atira, Ya, cikgu. nak cuba? Dia berterima kasih kepada ikan-ikan tu sebab beri makanan. Bukan beri makanan, menjadi sumber pendapatan kepada nelayan. Kalau nelayan dapat ikan tu, dia boleh jual kan. So itu dia nak cakap terima kasih ke ikan. Bagus Atira. Penyanyi ingin berterima kasih kepada ikan dan hidupan. Kalau hidupan laut ni dia macam kerang ke, rumpai ke kan. Okay? Ketam. Kupang, ikan. Kerana memberikan rezeki kepada para petani, para pelayar. Tanya pula nelayan. Cikgu nak jumpa cikgu. Ilyas cepat. Penyaja ingin berterima kasih kepada pejuang negara kerana sanggup berkorban nyawanya untuk negara tercinta. Betul? Tapi dia kata rasa dia kagum dan terima kasihlah. Penyajak berasa kagum dan berterima kasih kepada para pejuang yang, sebab dia kata kat sini kan, tanganmu pernah berdarah ni, yang berani mempertahankan negara demi menunjukkan cintanya kepada negara. Okay. Sesekali kau ingin menjadi bunga. Dia nak jadi bunga. Menebarkan keharuman. Dia nak tolong orang. Nak beri manfaat kepada orang. Di taman-taman keresahan hidup. Kepada orang yang stres, yang bermasalah. Menyerahkan keinsafan dan mengajak orang berbuat baik, kesedaran. Supaya tak bergaduh. Tak berpecah belah, macam tu. Mungkin jadi insan Yang berguna. bermanfaat kepada orang lain
Dia mahu membantu orang yang kesusahan dan kesulitan serta menyebarkan kesedaran tentang keburukan pergaduhan dan peperangan. Janganlah kau bergaduh, janganlah kau berperang antara masyarakat, antara kaum ke. Jangan buat macam tu. Alangkah indahnya dunia. Andai semua merenung, kalau semua orang lihat, kalau orang semua fikir kan, untuk selalu bantu-membantu supaya dapat aman. Dia berharap agar semua masyarakat menyedari kepentingan Hidup bermuafakat. Yeah, bagus. Agar sentiasa aman dan makmur. So sekarang ni kita nak pergi dia punya tema dulu. Temanya ialah kesyukuran dan penghargaan. Tu je. Simple je. Contoh dia penyaja rasa bersyukur, bukan berasa bersyukur. Yang banyak memberi manfaat. Right, first kali. Agak-agaknya apa persoalan dia? Nilai dia. Pertama sekali mestilah rasa kesyukuran. So persoalan dia macam nak tulis? Persoalan tentang kepentingan rasa syukur, rasa cukup tu dalam kehidupan kita. Kalau kita tak bersyukur, kita rasa tak cukup je, kan? Okay? So kita haruslah sentiasa bersyukur dalam kehidupan agar bahagia dan mengelakkan. Bersyukur dapat mengelakkan apa? Sikap apa? Sikap tamak. Rekut. Tidak menghargai. Alah, senang cerita sifat mazmumah. Lagi, apa nilai yang ada? Nilai keberanian. Keberanian tu yang itulah pejuang negara sanggup mengadakan nyawa tu. Kita mesti berani mempertahankan. Okay? Lagi, nilai apa? Dia nak jadi petani. Itu nilai-nilai kerajinan lah tu. Perhatian. Prihatin pun boleh. Sebab dia bersimpati kepada orang yang susah, which is nelayan. Dia bersimpati kepada orang yang bermasalah, stres dan sebagainya. Soalan tentang keprihatinan terhadap kesusahan orang lain. Kita wajarlah bersimpati terhadap nasib orang yang lebih malang atau susah, supaya kenapa kita kena bersimpati supaya kita macam jadi orang yang bertanggungjawab, jadi orang yang macam tak sombong, something like that, supaya dapat muhasabah diri agar sentiasa bersyukur. Cikgu, saya nak buat nilai kerajinan. Boleh je. Sebabnya nelayan tu walaupun dah tua, dia tetap rajin pergi ke laut untuk mencari rezeki. Bentuk senang je. Bentuk yang pertama, awak tengok huruf belakang dia. Huruf belakang dia semua sama ke tak sama? Tak. Kalau tak sama, maksudnya sajak ini berbentuk bebas. Okay, dia ABCD kan? Okay, bagus. Dia berbentuk bebas. Okay, lepas tu kira pula. Ada berapa rangkap, Dam? 5. 6 lah, Dam. Yang bawah tu alangkah indahnya dunia tu. Terdiri daripada 6 rangkap. Dalam satu baris, berapa baris paling pendek dalam satu rangkap? And then berapa paling panjang? Paling pendek 3. Okay, paling panjang 1, 2, 3, 4, 5. So 3 hingga 5 lah. Okay, dalam satu baris tu berapa perkataan paling pendek, berapa perkataan paling panjang? Paling pendek Oh, ni menebarkan keharuman ni 2. 2 paling pendek. Menebarkan keharuman paling panjang. 5 yang mana? Oh, sesekali ku ingin pula menjadi bunga. So maksudnya 2 hingga 5 patah perkataan dalam satu baris. Ya. Cukuplah untuk tu. Awak tahu satu dia bentuk bebas, tahu rangkap dia berapa, tahu dia punya baris berapa, tahu dia punya perkataan berapa. Untuk bentuk cukuplah setakat itu. Right. So, lepas bentuk, dia punya gaya bahasa. Yang pertama sekali. Ada tak? Asonansi dengan aliterasi tu unsur bunyi. Singkop. Okey, ada tak perkataan singkop? Ada. Yang mana satu singkop? Ni, ku ni. Patutnya aku, dia jadi ku. Kalau perutmu tu jadi perut kamu. Betul. Oh, Pak Mitra kata ganda. Yes, betul. Kata ganda. Ni, ikan-ikan ni.
Nampak tak perkataan ni berulang? Semuanya sama sesekali kering. Nampak? Kalau dia berulang lebih 2 kali, repeat. Kalau dalam bahasa Melayu ni kita panggil repetisi. Tengok dekat belakang, ada tak perkataan yang sama? Tak. Tak ada. Kalau tak ada, tak adalah benda tu. Kalau ada, maksudnya epifora. Kalau kat depan, ada tak perkataan yang sama? Ada. Mana? Kepadamu. Kepadamu, yes, boleh. Boleh guna ni. Bila sama, namanya ialah anafora. Kerana pun sama juga. Sekarang ni, simili. Simili ni ada perkataan bak, seperti, bagai, umpama. Ada tak dalam ni? Kita kata bagai ni, nampak ni perkataan bagai. Metafora. Metafora ni contohkan dia kata lembah kedurjanaan. Lembah, benda lembah. Kedurjanaan ialah abstrak. Lembah tu konkret campur abstrak. Ada satu perkataan kat dalam ni. Dia konkret campur abstrak. Ni, tengok ni. Darah kesetiaan. Darah awak tahu darah tu ada. Kesetiaan tu pun awak tahu dia ada. Tapi darah ialah konkret, kesetiaan ialah abstrak. Dua-duanya kata nama. Pasal dah tak ada dah. Taman-taman tu samalah kata ganda. Saya bulat kanan ni sama. Okey. Selepas itu, yang ini semua ialah tu gaya bahasa. Ni yang susah sikit gaya bahasa. Yang senang sikit ialah unsur bunyi. Unsur bunyi dalam bahasa Melayu ada 2 je. Asonansi. Asonansi bunyi konsonan tapi yang ulang vokal. Asonan, konsonan lebih kurang. Tapi maksudnya terbalik. Okay? Ulang dia punya vokal. Ulang dia punya vokal lebih, syaratnya lebih daripada 2 kali. Ulang. Kalau awak nak senang, awak cari je vokal A. Contohlah cikgu nak ambil huruf A. Ni ni. Ni dah jadi asonansi. Cikgu saya tak nak ambil A, saya nak ambil I, boleh. I. Boleh juga, asonansi juga. Cikgu saya tak nak ambil itulah, saya nak ambil U, boleh. Suka hati awak. Yang penting asonansi A, E, I, O, U. Yang kedua, aliterasi. Aliterasi kalau dah ini ulang konsonan, yang ini ulang vokal, yang ini ulang konsonan, aliterasi. Aliterasi paling senang nak cari yang banyak huruf, biasanya huruf N. Biasanya huruf N. Cikgu ambil ni huruf N. N. Aliterasi. Cikgu saya tak nak ambil huruf N, saya nak ambil huruf M. Boleh je. Tak ada masalah. Okey. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.